Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, Ustaz boleh terangkan tak maksud khilaf tu? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khilaf ni adalah rahmah. Dan sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita akan menceritakan sedikit tentang definisi khilaf dari sudut bahasa dan dari sudut syarak. Yang pertama, khilaf dari segi bahasa Arab ialah tidak sependapat dalam satu perkataan ataupun perbuatan. Ikhtilaf juga membawa erti tidak sama. Jadi mudah lah. Tapi dari segi syarak pula, ianya bermaksud berbeza pandangan dalam masalah agama, jalan-jalan agama, kepercayaan terhadap satu pandangan, perbezaan dalam satu masalah dan isu yang boleh membawa kebahagiaan di dunia dan ataupun kecakapan di dunia dan juga di akhirat. Dan khilaf merupakan satu rumlah dan realiti yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sungguhnya aku telah menciptakan kamu dari kalangan lelaki dan wanita, dan kami menjadikan kamu bangsa-bangsa dan berpuak-puak bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal dan beramah mesra. Sungguhnya semulia-mulia orang di kalanganmu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendalam pengetahuannya. Seterusnya Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika laayatin lil alamin. Maksudnya di antara tanda-tanda kuasaan Allah SWT, Dia menciptakan langit dan bumi dan perbezaan bahasa dan warna kulit kamu. Sungguh yang demikian mengandungi keterangan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan. Dan dari situ kita tengok daripada ayat-ayat ini menunjukkan Allah SWT menciptakan berbeza dari segi warna kulit, dari segi bahasa, dari segi suku, bangsa, supaya kita saling mengenali. Lita'arafu, bukan litaharabu, bukan untuk saling berperang, bukan untuk saling bersengketa, bukan untuk saling berselisih pendapat, tapi Allah SWT suruh kita saling mengenali lah. Ia merupakan satu fitrah dan rumrah supaya kita lebih menghayati dan memahami di antara satu dengan yang lain. Assalamualaikum. Ustaz Adam. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Akmal kan? Ya, saya Ustaz. Okay, silakan duduk. Oh, terima kasih Ustaz. Oh. Maaf Ustaz, sebelum ni Ustaz ada cakap pasal khilaf dan sebab-sebabnya kan. Boleh tak Ustaz sambung sedikit pasal kenapa ulama berbeza pandangan? Oh, tentang kuliah maghrib itu. Khilaf ada rahmah kan? Betul. Kat Masjid Putra kan? Ha. Okey, tentang sebab-sebab khilaf pula. Para ulama berbeza pandangan lah. Apakah ulama itu punca utama mereka berbeza pandangan satu isu? Antaranya pertama sekali adalah mereka tidak mendengar satu hadis dan satu masalah. Contohnya diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab Amirul Mukminin, mereka ekspedisi ke Syam. Ketika itu Syam dilanda taun, penyakit yang berjangkit kan, taun. Kemudian Umar jadi stuck nak teruskan perjalanan ke ataupun nak patah kembali ke Madinah. Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat untuk berbincang tentang perkara tersebut. Dan para sahabat juga berbeza pandangan. Ada yang berpandangan untuk kita teruskan masuk ke negeri Syam, ada pandangan untuk kembali pulang ke Madinah. Sehinggalah datang Abdul Rahman ibn Auf. Dia mengatakan, dia telah mendengar Nabi SAW sabda, "Iza sami'tum bil ard fala tuqaddimu alaih, wa iza waqa'a bil ardi wa antum biha fala takhruju firara minhu." Apabila kamu mendengar satu wabak melanda satu kawasan, maka janganlah kamu memasukinya. Jika kamu telah memasukinya, janganlah kamu keluar. Jadi dari sini Islam telah ajar karantina sejak 1400 tahun yang lalu supaya kita tidak memasuki tempat yang ada wabak. Okay? Contoh yang kedua adalah sahabat tak mendengar satu hadis juga, sebagaimana Abdullah ibn Amr bin As, dia memfatwakan kepada wanita untuk mandi junub
membuka ikatan sanggul dia. Tapi fatwa ini telah dibantah oleh Sayyidina Aisyah, merupakan isteri Rasulullah SAW. Dia mengatakan kalau kenapa Abdullah bin Amr bin Al-As tidak suruh wanita membotakkan saja kepala. Sungguhnya aku mandi bersama Nabi SAW, Nabi tak suruh pun dia membuka ikatan rambut tersebut. Cukup sekadar basuh kan, yang walaupun ada ikatan kan. Jadi mandi itu telah sah. Di sini para ulama telah, jika dia tidak mendengar suatu hadis, maka fatwa dia juga berbeza dalam satu masalah itu. Suhail, kau kan belajar tahun akhir fiqh dan usul kan? Semalam aku ada jumpa Ustaz Adam tanya pasal sebab-sebab khilaf. Hari ni aku tanya kau pasal khilaf ni, boleh tak? Masya Allah, aku bukan ustaz, aku baru nak start je. Tapi kalau tak susah aku boleh jawab sikit-sikit insyaAllah. InsyaAllah, sebab kau kan belajar terbaik batch kan? Semalam aku tanya Ustaz Adam, dia cakap ada beberapa sebab yang berlaku khilaf ni. Pertama sebab tak semua ulama ni mendengar hadis yang khusus dan spesifik. Ada tak sebab-sebab lain yang berlakunya perbezaan pandangan ulama ni? Betul. Seterusnya, perbezaan pandangan ulama juga muncul kerana perbezaan ulama dalam memahami satu nas. Sebagaimana diriwayatkan, para ulama ni dia berbeza dalam mentafsirkan satu nas kepada 4 bahagian. Yang pertama, al-hakikah, yakni makna yang sebenar. Yang kedua, al-majaz, metafora. Yang ketiga, al-kinayah, makna kiasan. Dan ada juga al-soreh, memahami satu nas secara jelas. Contohnya dalam hadis yang kita biasa dengar tentang la nikah illa biwali, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, tiada pernikahan kecuali dengan wali. Para ulama berbeza pandangan tentang masalah hadis ini. Jumhur ulama memahami hadis ini secara soreh, secara hakikat, maknanya tiada lah pernikahan itu tanpa wali, kerana wali termasuk dalam salah satu pada rukun nikah yang 5 tu. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah dia berbeza pandangan tentang maksud hadis ni. Dia tidak memahami secara hakikat, secara literal hadis, tetapi dia memahami di sebaliknya, yakni tidak sempurna suatu pernikahan, maknanya tetap sah satu pernikahan itu tanpa wali. Dari situ ulama berbeza pandangan lah. Sebabnya perbezaan dalam memahami satu nas menyebabkan ulama berbeza pandangan dalam satu hukum. Justru dengan sebab itu juga kita ada pelbagai mazhab dalam satu masalah fiqh. Subhanallah, sungguh luas perbahasan ilmu para ulama kita kan. Sebabkan satu perkataan jugalah boleh tafsirkan berbagai pendapat. Jika dia cakap kat sini, ilmu Allah tu sangat luas. Ada tak sebab lain yang menyebabkan khilaf antara ulama? Tahu tak? Ya, betul Tuan Kamal. Sebab yang kedua adalah kerana ulama itu menerima hadis dalam keadaan terhad dan terbatas. Sebab macam mana kita tahu lah, pengumpulan hadis ni berlaku bermula pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi zaman-zaman sebelum tu hadis-hadis belum dibukukan. Jadi para ulama dia tidak mendapat satu hukum yang spesifik lah. Contohnya berlaku pada zaman Umar dengan Ammar bin Yasir. Mereka berjalan satu ekspedisi dalam satu pemusafiran. Pada zaman Rasulullah SAW mereka diutuskan. Ketika itu tiada air untuk mereka bersuci untuk menunaikan solat. Kemudian Umar tidak menunaikan solat dan Ammar bin Yasir dia menggunakan kias untuk, ketika itu belum turun lagi ayat berkenaan dengan tayamum. Surah Al-Ma'idah tersebut turun ayat tentang tayamum. Dia menggunakan kias, dia berguling-guling di atas tanah. Padahal Umar dia tak solat lah. Lepas tu kedua-dua sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan ini, bagaimana kita nak solat berguling di atas tanah ke, tak mendengar solat ke. Rasulullah SAW cakap dalam hadis mafhum dia, cukup pada kamu tepuk muka dan telapak tangan lah untuk kamu tayamum. Dan sebagaimana kita tahu lah, sebab ulama tak terima hadis juga, zaman dulu ulama bermusafir ribuan kilometer untuk menulis dan membukukan suatu hadis.
Justru dengan sebab itu ulama berbeza pandangan dalam satu hukum dan juga masalah. Okey, sekarang ni kita nak bincang pula pasal tadi kita bincang pasal khilaf kan. So sekarang ni kita nak bincang pasal adab-adab yang perlu ada dalam perbezaan pandangan pula. Macam mana tu ya akhi? Okey, bagus soalan tu Suhail. Dalam kita menempuh zaman yang penuh ujian dan fitnah ini, kita perlulah ada titik beratkan adab dan juga akhlak kita dalam perbezaan pandangan lah. Ulama gariskan yang pertama sekali kita perlu ikhlas dan insaf dalam kita berbeza pandangan untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan dalam satu perdebatan. Sebab kalau kita sentiasa berdebat, dia akan bawa pada perpecahan, perbalahan di kalangan umat. Justru Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum sya'an qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Janganlah kerana kebencian kamu kepada satu kaum kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat bertakwa. Sebenarnya dalam kita berbeza pandangan juga, kita perlulah berlapang dada. Kita tak perlu fanatik, taksub dengan satu tokoh yang kita sukai, kita sayangi, kerana orang awam itu bebas untuk memilih pandangan-pandangan mazhab dia. Sebab orang awam, sebagaimana kata para ulama, dia tidak ada mazhab. Mazhab dia adalah mazhab mufti dia, mazhab ustaz dia. Kita boleh biarkan mereka menerima pandangan-pandangan tersebut. Dan saya suka petik juga kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Islam. Dia mengatakan, aku menyukai kalau, aku tidak suka kalau para sahabat itu tidak berbeza dalam satu pandangan. Jika para sahabat ijma' ataupun ittifaq dalam satu pandangan, maka siapa yang menyalahi akan sesat lah daripada pandangan tersebut. Kalau para sahabat berbeza pandangan dalam satu isu, maka menjadi satu rahmat, menjadi satu keluasan kepada umat. Dia boleh memilih pandangan-pandangan yang lain, maka ia memberikan satu keluasan dalam Islam. Dan diriwayatkan juga sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, dia menceritakan ketika zaman dia melaknat golongan ahli ra'i, ahli yang menggunakan akal dalam satu hukuman. Kemudian ahli ra'i itu melaknat juga orang ahli hadis yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah dalam hujah. Sehingga datang Al-Imam Syafi'i yang mengarang kitab Ar-Risalah. Dia mengatakan, dia menyimpulkan hukum-hukum usul fiqh, dan ketika itu Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i membawa satu rahmat dan keluasan dalam Islam, maka para ulama tidak lagi berbalah berbeza pandangan dan satu isu dan juga masalah. Wallahu a'lam. Ya, masya-Allah ya akhi. Terima kasih akhi, jazakallah khair atas pencerahan yang sangat panjang lebar tadi. Saya faham. Itulah. Terima kasih akhi. Okey, selamat soal jumpa lagi. Insya-Allah.